Assalamualaikum. Nama saya Awam Syaiful bin Manggalang dari kelas DII 4E dengan nombor pendaftaran 20 DII 19F 2003. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita semua telah berjaya melepasi tahun 2020 yang sangat mencabar. Sepanjang tahun 2020, kita diuji dengan pandemik COVID-19 dan cabaran politik tanah air. Selain itu, kita juga diselangi dengan berita-berita yang menaikkan semangat penjawat awam dan berita-berita yang turut menyedihkan penjawat awam. Kita didedahkan dada akhbar mengenai tugas-tugas frontliner dalam mengarungi COVID-19. Kita melihat rakan-rakan kita bertungkus lumus untuk menstabilkan kembali keadaan kesihatan rakyat di negara ini. Dalam masa yang sama, pada awal tahun kita juga melihat perubahan pertukaran kerajaan yang agak lancar. Di sebalik itu, kita adalah sebagai jentera yang menjalankan dan menjayakan dasar negara. Dalam masa yang sama juga, kita melihat berita-berita yang turut menyedihkan kita. Yang antara langkah untuk mencegah COVID-19 ialah yang pertama, lakukan saringan, iaitu melakukan saringan di tempat membuat saringan kesihatan secara percuma di pusat kesihatan tanpa perlu dicari. Bantulah kerajaan dengan tampil secara sukarela dan menjalani pemeriksaan saringan yang ditetapkan, terutama kepada mereka yang pergi ke perhimpunan Ijtima' Tabligh di masjid, Ijtima' Tabligh di mana-mana tempat. Antara langkah yang kedua ialah kuarantin diri. Kuarantin diri amat perlu sekiranya kita baru pulang daripada mana-mana negara, terutamanya China, Korea Selatan, Itali, Jepun dan Iran. Kita dinasihatkan untuk melaporkan kepada pusat kesihatan dan melakukan kuarantin diri selama 14 hari berturut-turut. Selain kuarantin diri, kita perlulah merujuk ke klinik atau hospital terdekat sekiranya anda mendapat gejala seperti batuk, demam, sesemak, sakit tekak dan kesukaran untuk bernafas. Antara langkah ketiga ialah memakai topeng muka atau face mask. Topeng muka juga diperlukan sekiranya kita tidak sihat seperti batuk atau sesemak. Pakailah topeng muka dan segeralah mendapatkan rawatan di klinik atau hospital dan jangan menggunakan topeng muka yang sama berulang-ulang kali. Sebaiknya, keraplah menukar topeng muka dari masa ke semasa. Langkah keempat, kekal berada di dalam rumah atau stay at home. Dengan kekal berada di rumah dapat menghindarkan diri kita daripada dijangkiti virus COVID-19. Inilah masa terbaik untuk meluangkan masa yang berkualiti bersama keluarga ibu bapa. Boleh menjadi kreatif dengan melakukan pelbagai aktiviti bersama anak-anak seperti membersihkan rumah, bertukang, memasak, berkebun dan bersukan yang bersifat dalam dan tidak perlu keluar. Antara langkah kelima ialah tingkatkan kebersihan diri dan kawasan rumah. Untuk antaranya ialah mengutamakan kebersihan diri seperti kerap mandi dan kerap mencuci tangan dengan betul menggunakan sabun atau menggunakan bahan pencuci tangan iaitu hand sanitizer. Selain itu, disinfeksi kawasan rumah juga sangat digalakkan untuk membasmi virus. Campurkan 1 penutup peluntur dan 9 penutup air sahaja dan mula disinfeksi tempat yang kerap disentuh seperti tombol pintu, suis lampu, telefon, alat kawalan, kepala paip dan pintu peti ais. Antara langkah yang terakhir iaitu langkah ke-6 ialah kita mestilah menjaga jarak dengan jarak 1 meter.
sekiranya memerlukan kita untuk keluar seperti membeli barang atau ke tempat kerja atas urusan yang tidak dapat dielakkan. Pastikan anda menjaga jarak 1 meter supaya tidak bersentuhan. Selain itu, kita juga digalakkan untuk menjaga kesihatan dengan baik seperti makan makanan yang berkhasiat dan melakukan senaman ringkas di dalam rumah. Antara cara yang lain ialah aktiviti yang boleh dirancang semasa Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini adalah seperti mengisi masa dengan aktiviti keagamaan seperti berdoa dan membaca kitab. Kerajaan sudah memainkan peranan mereka untuk membasmi virus COVID-19 dengan seriusnya. Maka marilah kita menyokong usaha kerajaan untuk memulihkan keadaan supaya boleh kembali kepada sedia kala dengan hanya kekal berada di dalam rumah selama 14 hari sahaja. Diharapkan dalam tempoh ini, negara kita akan pulih dan wabak ini boleh dikawal. Bayangkan kita akan berpuasa tidak lama lagi. Bagaimana rutin berpuasa di siang hari dalam keadaan tidak selamat dan bagaimana pula hendak bertarawih pada malam hari sedangkan masjid ditutup seperti sekarang. Bayangkan juga bagaimana kita bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri sekiranya wabak ini masih tidak ditangani dengan baik. Tiada kemeriahan dan kunjungan mengunjungi antara satu sama lain dan kita semua kekal berada dalam rumah semasa hari raya atau perayaan yang lain. Masih banyak maklumat tentang COVID-19 yang dapat diketahui daripada hasil bacaan dari sumber yang sahih. Akhir kata, semua rakyat Malaysia seharusnya mengikuti arahan dan dinasihati untuk yang dikeluarkan oleh KKM dan pakar kesihatan yang diiktiraf dari masa ke semasa dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Sama-samalah kita bersama untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19 di sekitar kita. Itu sahaja untuk saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.